TV KPM. Sikit lagi ni kita kena kemaskan kemah supaya kukuh dan selamat. Semua okey? Okey cantik. Okey. Dah siap ni rasanya. Cantik. Okay, Assalamualaikum Kadet. Saya nak cek nama sikit. Waalaikumsalam. Kadet Wan ada. Kadet Arif ada. Awak siapa? Saya Irfan, cikgu. Murid baru? Murid baru. Saya baru sahaja. Saya tak pernah nampak awak sebelum ni. Tak pernah nampak. Tapi boleh ke kalau saya nak sertai Kadet Bomba dan Penyelamat ni, Tapi cikgu? nama awak tak ada. Tak ada nama. Awak berminat? Berminat, cikgu. Kalau macam tu boleh? Boleh sertai? Boleh? Terima kasih, cikgu. Okey, Alhamdulillah. Doa dimakbulkan. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk slot badan beruniform hari ini, kita masih dengan Kadet Bomba dan Penyelamat. Dan apa istimewanya, sekarang ni kita bukanlah berada di studio ataupun di Sri Pentas, tapi kita berada di Balai Bomba dan Penyelamat Presiden 14 Putrajaya. Bersama siapa? Pastinya kita bersama dengan Cikgu Nabila. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Irfan sihat? Saya lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelahan ni. Okey. Alhamdulillah. Mungkin sekarang ni Cikgu boleh kenalkan diri sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi silakan kenalkan diri Cikgu penonton di rumah. Okay, Assalamualaikum murid-murid. Nama saya Sharifah Nabila Balkis binti Ahmad Rostam dan saya merupakan guru bahasa Inggeris di SMK Putrajaya Persin 141. Dan saya diamanahkan oleh pengetua saya untuk menjadi guru Kadet Bomba di sekolah. Okey, Cikgu boleh ceritakan berapa tahun pengalaman Cikgu sebagai guru Kadet Bomba dan Penyelamat? Saya telah menjadi seorang guru Kadet Bomba selama hampir 8 tahun. 8 tahun pengalaman bagi saya cukup banyak dan di sinilah kita akan rungkaikan apa yang menarik tentang Kadet Bomba dan Penyelamat. Topik kita pada hari ini berkenaan dengan Karnival Negeri. Ya, betul Irfan. Mungkin sebagai mukadimah ni Cikgu kan. Mereka ni macam busy betul lah tengok buat apa, tapi tak apa. Kita nak cerita sikit dulu apa antara aktiviti yang terdapat untuk peringkat negeri. Silakan. Okey, Karnival Negeri ni sebenarnya antara acara yang dilakukan di setiap negeri. Dan antara pertandingan yang dipertandingkan di peringkat negeri adalah perkemahan, gadget, simpulan dan ikatan. Okey. Dan selain daripada tiga ni, ada banyak lagi acara lain iaitu kawat operasi, kawat basah, brain and brown. Dan sangat meriah sebenarnya, banyak acara yang dipertandingkan. Okey. Itu adalah acara yang sangat besar-besaran lah. Besar-besaran. Mungkin saya bertanya Cikgu dulu. Adakah ketiga-tiga aktiviti utama ni dilakukan oleh semua negeri atau bagaimana? Ya, setiap negeri akan ada Karnival Negeri. Tapi hari ini memandangkan kita berada di Putrajaya, kita akan fokuskan kepada aktiviti yang tiga tadi. Yang pertama perkemahan, yang kedua gadget dan yang ketiga adalah simpulan ikatan. Dan apa kata kita bawa murid-murid untuk tengok aktiviti yang pertama iaitu perkemahan. So perkemahan ni sebenarnya sangat menarik dan sangat digemari oleh murid kerana ianya sangat seronok sebenarnya. Diorang dapat pengalaman baru, mereka dapat tidur di kemah. Selama ni tidur kat rumah aircon kan. Tiba-tiba tidur dekat kemah merasai keindahan alam dan orang kata acara perkemahan ni juga menguji sikap teamwork diorang di mana mereka perlu bekerja sama. Ini Seperti contohnya mana yang Cikgu. murid dapat lihat, mereka perlu bekerjasama untuk menyiapkan kemah, untuk memasang kemah, untuk menguruskan kemah, memerlukan juga sifat sabar sebenarnya. Betul. Kerana bukan mudah kan? Bukan mudah kita naikkan kemah ni. Dan selalunya Cikgu, untuk aktiviti perkemahan ni, berapa ramai murid yang terlibat? Bergantung pada acara yang mereka sertai. Okey, baik. Sementara ni kita tengah lihat ada dua orang murid tengah berusaha bersungguh-sungguh untuk menaikkan kemah mereka. Dan yang kedua, Cikgu cakap berkenaan dengan gadget. Okey, soalan saya. Gadget itu maksudnya gadget yang kita gunakan setiap hari seperti telefon ke atau ada maksud lain gadget tu? Bukan. Okey. Ini gadget lain. Itu gadget yang mana murid gunakan untuk menguruskan kemah mereka. Oh, okey. Jadi kebiasaannya biasanya gadget ini diguna untuk
membuatkan kemah mereka nampak lebih tersusun, nampak lebih bersih. Kerana mereka menggunakan gadget ini untuk menyusun kasut, untuk untuk menyangkut tuala dan sebagainya supaya nampak lebih teratur dan nampak lebih bersih sebenarnya. Kerana ada perkemahan, di perkemahan negeri ada pertandingan kemah terbersih dan juga kemah tercantik. Baik. Jadi melalui situlah kemah tu dinilai sebenarnya. Okey. Dan kalau kita boleh lihat sekarang di depan kita, ini adalah gadget yang mereka tengah siapkan. Ya. Okey. Apa bahan yang diperlukan, Dan cikgu? suka saya tambah di sini ialah gadget ni di mana murid perlu gunakan barang yang ada di sekeliling mereka. Jadi mereka perlu kreatif untuk menghasilkan gadget-gadget yang berguna untuk mereka guna di perkemahan tersebut. Okey, selalunya cikgu, apakah bahan yang mereka perlukan untuk buat gadget ni? Seperti mana yang saya katakan tadi, mereka perlu gunakan bahan yang ada di sekeliling seperti kayu, ranting kayu, buluh. Oh, buluh pun boleh guna Ya, pakai boleh. juga. Jadi mereka perlu menjadi seorang yang sangat kreatif semasa betul. menghasilkan gadget ini. Okey. Dan maksudnya cikgu, perkemahan dan pembuatan gadget ni orang kata apa? Akan berlangsung sesama sendirilah. Maksudnya akan betul. berlaku sekali. Betul. Okey. Dan perkemahan ni sebenarnya mengambil masa 3 hingga 4 hari. 3 hingga 4 hari Dan untuk banyak peringkat negeri. perkara yang murid-murid dapat pelajari dalam tempoh tersebut. Dan Irfan, sebenarnya mereka dapat peluang untuk kenal dengan kawan baru kerana sebenarnya mereka semua daripada sekolah yang berlainan, Setuju? daripada daerah yang berlainan, dikumpulkan di negeri, di tempat yang sama untuk karnival negeri. Okey. Dan sekarang ni kita boleh nampak ada seorang murid lelaki tengah menyiapkan gadget di situ, tapi Irfan kurang faham, kurang pasti apa kegunaannya dan apa nama gadget ni sebenarnya. Okey, gadget ni kita boleh namakan dia sebagai tripod. Tripod untuk kamera kan? Tak. Bukan. Okey, untuk apa sebenarnya, Dan cikgu? ianya digunakan untuk meletakkan cerek, untuk meletakkan kasut, untuk menyusun kasut dekat kemah tu. Sebenarnya gadget ni ada pelbagai fungsi. Betul. Okey, tertakluk kepada kaedah penggunaannya itu Betul. sendiri. Okey, saya nampak ada adik Cik Mat Molek kita kat depan ni, cikgu, tengah main tali. Dia tengah buat apa sebenarnya? Jangan tak tahu, ini antara pertandingan yang dipertandingkan juga di peringkat sekolah, daerah dan juga negeri. Sebenarnya, apa yang diajar kepada pelajar kadet adalah beberapa ikatan asas. Ikatan asas. Ya, dan antara ikatan asas yang diajarkan itu adalah French bowline, French bowline, running bowline, figure of 8 on follow through, dan juga chip band. Chip band. Saya rasa macam pernah dengar lah cikgu terma tu. Kan? Macam episod sebelum ni je. Jadi sebenarnya Irfan, apa yang mereka belajar tentang ikatan tu tadi boleh digunakan untuk memasang gadget seperti mana yang kita lihat sekarang, dan juga untuk kemah. Untuk kemah. So banyak kegunaan tali ni sebenarnya, bukan untuk menyelamat sahaja, tapi juga untuk memasang gadget dan juga untuk menguruskan kemah. Okey, baik, itu adalah 3 antara aktiviti yang kita akan ketahui ketika menjalani karnival di peringkat negeri. Yang pertama, perkemahan. Yang kedua, pembuatan gadget. Dan yang ketiga adalah ikatan simpulan. Dan yang seronoknya tentang karnival negeri ni juga, suka saya kongsikan dengan murid-murid di rumah, ialah pada majlis penutup tu akan dihadiri oleh pengarah bomba. Pengarah bomba akan datang? Ya. Okey. Jadi murid dapat berkumpul untuk melihat pengarah bomba dan mereka sebenarnya diraikan. Contohnya sekiranya mereka berjaya dan dapat sijil pencapaian, sijil tersebut akan disampaikan sendiri oleh pengarah bomba dan penyelamat. Kalau macam tu saya pun nak menang lah, cikgu. Seronok kan? Seronok. Bila dapat satu pencapaian, dapat sijil, diberi pula oleh pengarah sendiri. Saya rasa itu pengalaman yang sebenarnya kejayaan pelajar itu diraikan oleh pihak bomba itu sendiri di karnival negeri. Itu kalau yang menang, cikgu. Kalau yang kurang berjaya, adakah dapat sijil juga? Jangan risau, ada. Ada sijil? Mereka akan dapat sijil penyertaan. So tak ada yang pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya masih dapat sijil. Masih dapat sijil, iaitu sijil penyertaan. Tapi tak apa, kalau kurang berjaya pada camp kali ini, kita pergi kepada peringkat yang seterusnya pula. Betul kan? Masih ada peluang untuk anda perbaiki diri anda. Okey, mungkin sekarang ni cikgu boleh kongsikan lagi antara aktiviti lain selain 3 tadi, cikgu. Selain daripada acara yang kita dapat lihat di depan ni sekarang, antara acara lain yang ada di karnival negeri ialah kawat kaki, kawat operasi, Brain and Brown, dan juga Expert Challenge. Okey, Expert Challenge. Lebih kepada perawatan cemas. Perawatan bagaimana cemas. merawat orang yang cedera di kepala, di kaki dan sebagainya. Okey, baik.
Selalunya perkemahan ni ataupun karnival di peringkat negeri ni akan berlangsung selama berapa hari? Cikgu cakap tadi? 3 hari? 3 hingga 4 hari. 3 hingga 4 hari. Bergantung pada ketetapan yang dibuat di negeri tersebut. Mungkin Dan ada yang buat selalunya, seminggu. okey, mungkin cikgu boleh ceritakan berapa ramai yang sertai? Satu pelaton ke? 2 pelaton ke? Dan sebenarnya pemilihan pelajar ni sendiri adalah bermula di sekolah. Sekiranya mereka cemerlang di peringkat sekolah, jadi mereka akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okey. Dan sekiranya mereka cemerlang lagi di peringkat daerah, mereka akan pergi pula ke peringkat negeri. Yang mana mereka akan terlibat di karnival negeri itu. Oh, faham. Maksudnya di sini pemilihan murid-murid tersebut berdasarkan of the best lah. the best of the best kan. Bermula di peringkat sekolah dulu dan selepas itu akan ditapis di peringkat daerah. Kan lepas tu mungkin dari setiap daerah tu berapa ramai selalunya akan diambil cikgu? Bergantung pada aktiviti yang mereka sertai. Dan sebenarnya di peringkat negeri ini, sekiranya mereka cemerlang di peringkat negeri, di peringkat karnival negeri, mereka akan terpilih untuk kekebangsaan. Jadi peluang untuk kekebangsaan tu lebih cerah sebenarnya. Dan bila perkemahan peringkat kebangsaan, ianya lebih menarik dan lebih seronok sebenarnya. Okey, lebih menarik dan lebih seronok. Itu yang saya suka. Sebab yalah sekarang ni pun bila kita nampak kan di depan mata kita ni ada 3 murid ataupun 4 murid tengah cuba untuk menyiapkan aktiviti mereka. Dan ini baru 3, baru sikit yang ditunjukkan. Ada lagi kawat operasi, ada expert challenge dan sebagainya. Itu merupakan satu nilai tambah kepada mereka untuk berjaya dalam peringkat KEM negeri nanti. Betul, Irfan. Okey. Mungkin sekarang ni saya nak tahu juga, ada tak lagi kriteria-kriteria lain untuk murid-murid ini berjaya di peringkat negeri? Yang penting mereka semangat je sebenarnya. Oh, semangat? Sekiranya mereka semangat dan mereka dapat tunjukkan kebolehan mereka, dapat menang di peringkat sekolah dan daerah, mereka dapat pergi ke peringkat negeri. Okey, yang paling penting Semangat. semangat. Itu yang kita nakkan. Tak boleh putus asa. Tak boleh putus asa. Kalau gagal sekali, bangun, cuba lagi. Gagal lagi, bangun lagi. Itu orang kata apa? Kerana peluang sentiasa ada. Betul. Saya sukalah bila cikgu cakap macam ni. Peluang itu sentiasa ada dan jangan takut untuk mencuba. Kan cikgu? Betul. Okey. Saya nak tanya lagi. Pengalaman baru kan Irfan? Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi antara faedah ataupun kebaikan mereka jika mereka sertai karnival di peringkat negeri ini. Okey, bercakap mengenai faedah dan kelebihan yang mereka dapat daripada karnival negeri ialah antaranya mereka dapat menambah markah dalam PAJSK. Okey. Dan seperti mana yang kita tahu, markah tersebut penting untuk pelajar, untuk murid, kerana mereka perlu mencapai markah tertentu. Dan selain daripada dapat kumpul mata untuk PAJSK, mereka juga dapat kumpul sijil. Oh, sijil, Semua kan betul. dapat tengok sijil banyak kan? Iyalah cikgu, nanti dia pernah pergi interview kerja kan? Kebangsaan dapat belik banyak kan banyak sijil. tebal dia punya buku sijil itu. Betul. So inilah peluang mereka untuk kumpul sijil sebenarnya. Baik, terima kasih cikgu. Kita dah faham. Sebenarnya banyak aktiviti yang akan mereka lakukan di peringkat negeri nanti. Betul. Jadi ini adalah sebahagian yang kita tunjukkan hari ini. Terima kasih cikgu. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cantik juga kalau ada pangkat macam ni. Nampak macam lagi gagah perkasa. Bomba kan? Kena ada pangkat sikit baru nampak gah. Lekat kat sini. Ke kanan? Ifan nak buat Ke apa kiri? ni? Cikgu Nabila. Ya. Irfan tengah cuba nak pakai pangkat ni sebab yelah ada pangkat baru nampak macam macho sikit. Pangkat ni tak boleh pakai macam tu je Ifan. Tak boleh. Tak boleh. Alamak, Irfan salah lah ni. Bukanlah semudah tu. Okey. Ia perlu melalui beberapa peringkat dan juga proses lah. Okey, kalau macam tu tak apalah. Apa kata cikgu cuba tanya saya soalan? Kalau saya betul, saya dapat pangkat ni. Macam Okey, mana? saya uji awak dulu ya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Letak sini dulu. Awak kena bagi tahu saya apa alatan yang saya pegang ni. Yang ini, takkanlah cikgu tak tahu. Senang je ni cikgu. Nama dia teropong. Teropong Teropong je. Okey, Nampak saya dah nampak kat salah depan tu. Irfan. Habis tu ni apa je? Ini nozzle. Plain nozzle. Nozzle. Oh, bukan teropong. Jadi tak boleh pakai pangkat lagi lah ya? Belum lagi. Tak apalah belum. cikgu ambil lah balik. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam slot Badan Uniform Kadet Bomber dan Penyelamat Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Nabila. Okey, nampaknya Irfan masih gagal untuk dapatkan pangkat tadi. Belum lagi cikgu. Tak layak lagi orang Belum kata. lagi, Irfan. Jadi segmen kali ini, adakah kita akan bercakap mengenai pangkat, peperiksaan ataupun bagaimana? Ya, betul. Pada segmen kali ini kita akan bercakap mengenai peperiksaan, pangkat dan juga anugerah. Okey. Jadi cikgu, peperiksaan ni
selalunya diambil oleh murid yang bagaimana? Maksud saya semua boleh cuba ataupun ada kategori murid yang boleh? Semua boleh. Semua boleh. Dan ianya dilakukan sekali setahun di Balai Bomba. Okey. Dan dikendalikan oleh pegawai bomba itu sendiri. Setahun sekali di Balai Bomba. Prosedur. Ya, mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya akan ada murid-murid setahun sekali berada di, contohnya di sini, Balai Bomba dan Penyelamat Presiden 14 ni untuk ambil peperiksaan. Ya, betul. Untuk apa cikgu peperiksaan ni sebenarnya? Sebenarnya sebelum mereka menduduki peperiksaan, mereka perlu melalui beberapa modul terlebih dahulu. Okey. Mereka perlu belajar modul asas dan juga modul lanjutan. Dan seterusnya baru mereka perlu menduduki peperiksaan. Baik, okey. Modul itu diajar oleh guru ke ataupun oleh pegawai bomba? Dan yang menariknya Irfan, modul ni diajar oleh jurulatih bomba sendiri. Yang mana jurulatih ni terdiri daripada pegawai bomba yang sangat berpengalaman, Saya setuju. yang banyak orang kata ilmu tentang kebombaan ni. Jadi murid dapat ilmu daripada jurulatih itu sendiri. Baik, okey. Kalau macam tu, cikgu pun pegawai bomba. Boleh ke cikgu bagi soalan dekat saya yang mudah-mudah sikit? Oh, tak boleh Irfan. Bukan saya yang buat soalan tu. Bukan cikgu yang buat soalan. Tak Siapa boleh nak bagi yang soalan buat bocor sebenarnya? dekat awak. Tak boleh. Tak boleh lagi. Sebenarnya soalan tu digubal oleh Akademi Bomba dan Penyelamat. Oh, ya ke? Dan kemudian disalurkan ke bahagian latihan negeri. Kemudian barulah diberikan kepada murid-murid untuk menduduki peperiksaan. Baik, bukannya cikgu boleh buat soalan. Tak boleh. Kalau tak saya tetapi- bagi je awak soalan bocor. Betul. Tapi yang boleh buat soalan hanya Akademi Bomba Betul. dan Penyelamat. Penyelamat, ya. Irfan nak tengok tak contoh soalan yang selalunya ditanya kepada murid-murid? Soalan bocor? Soalan bocor untuk saya. Mesti saya nak tengok cikgu. Silakan. Ini adalah antara Kertasnya, kertas soalan. Okey, kalau kita melihat di sini, Kadet Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kertas ini mengandungi 40 soalan. Wah, jangan tanda atau conteng pada kertas soalan ini 1 jam. Soalan objektif. Maksudnya ABCD lah cikgu ya? ya, Okey, boleh tak Ifan nak tengok sikit soalan ni cikgu? hafal terus. Hafal terus? Oh, okey. Oh, soalannya ada yang berbentuk susah, general. kan? Ada yang senang, Ada yang bergantung susah. pada... Baik, sekarang ini kita dah tahu. Ini adalah contoh soalan di mana inilah kertas yang akan diambil oleh murid-murid ketika mereka berada di Balai Bomba nanti. Betul, betul. Kan? Setahun sekali. Dan yang ini cikgu, ini sijil apa? Ini adalah sijil yang murid-murid akan dapat selepas mereka menghabiskan modul asas dan juga modul lanjutan. Okey. Jadi terdapat 2 sijil, iaitu sijil asas dan juga sijil asas lanjutan. Kalau berjaya kedua-duanya, baru dapat dua-dua sijil ni. Kan dapat kumpul banyak sijil kan? Betul. Kita nak selat-selat sijil kita tu kan. Macam wah Dengan banyak bangganya. betul. Dengan bangganya kan. Sebab Betul. itulah kena sertai Kadet Bomba dan Penyelamat. Okey cikgu. Saya nak tanya juga. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara syarat-syarat murid yang boleh mengambil peperiksaan ini. Bukan semua orang dapat menduduki peperiksaan ni, Irfan. Syarat yang utama untuk menduduki peperiksaan adalah mereka perlu mencapai 80% kehadiran. 80% kehadiran di sekolah. Ya, mereka perlu Okey. mencapai kehadiran di sekolah supaya mereka dapat mengikuti modul asas dan juga modul lanjutan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, ia melatih murid-murid untuk menjadi orang yang berdisiplin dan juga murid yang selalu datang ke sekolah. Rajin datang sekolah. Rajin. Ini Yelah, malas cikgu. datang sekolah pun nak duduk exam kan? Tak boleh kan lah. kena marah dengan cikgu. Tak boleh. Sebab itulah kita sebenarnya sebagai murid ni kena rajin sikit datang sekolah kan. Kalau rajin, cikgu suka, cikgu sayang, baru boleh ambil exam. Kalau tak macam manalah, ilmu pun tak cukup di dada tu kan. Betul. Jadi datang sekolah dan kita ambil peperiksaan setiap tahun sekali untuk naik pangkat. Betul. Dan Okey. pangkat tu sebenarnya daripada yang paling rendah ialah ahli pula. Ahli. Okey. Ahli. Ahli. Ahli kadet biasa. Kemudian Lance Corporal, kemudian Corporal. Corporal dan juga Sarjan. Oh, yang paling atas saja. Yang Irfan nak pakai tadi ni, Sarjan. Oh, itulah tapi Ini masih dah gagal lagi cikgu. Ya. Tapi tak apa sebab Irfan bermula sebagai seorang murid yang baru dekat sekolah nanti. Irfan kena rajin satu. Cikgu cakap tadi kita kena sentiasa bersemangat. Betul. Kan? Semangat sebab pakai celuring. Wah, betul. Dan duduk pula di hadapan apa ni Irfan? Tuan tahu tak apa? Kita nak okey. perkenalkan juga kepada murid dekat rumah Baik, tentang ni. kita Apa ni? panggil sebagai jentera. Betul. Ini adalah Okey. jentera bomba yang mana terbagi pada 2, iaitu crew cap dan juga loker. Loker, Terdapat 7 loker semuanya. Boleh cikgu ceritakan apa yang ada dalam jentera ni sebenarnya? Jadi saya akan ceritakan pada murid-murid tentang apa yang pelajar kadet bomba dan penyelamat belajar semasa modul latihan. Iaitu mereka belajar tentang hose ni. Okey. Dan terdapat 2 jenis, iaitu yang pertama yang 2,5 inci, yang 2,5 kecil. inci. Kemudian yang kedua ialah 1/34 inci. Yang ni tak diajar kepada pelajar kadet, tapi ini saja. Baik. Jadi ini kita panggil male coupling
Female-nya mana Irfan? Female-nya mana? Female-nya mana? Saya tak tahulah cikgu. Kat dalam ni. Oh, dekat dalam. Saya ni Dekat baru dalam. belajar. Okey. Oh, dekat dalam. Ya, dekat bahagian dalam. Fungsi hos ni ataupun pilih ni untuk apa sebenarnya? Untuk mengeluarkan air dan kebiasaannya murid akan menggunakan hos ini semasa kawat operasi. Yang itu terbagi pada dua, kawat. Kawat basah. Ya, pandai. Kawat basah dan kawat. Okey. Lagi satu. Kering. Kawat kering. Okey. Janganlah macam tu cikgu. Saya tak bersedia lagi. Kemudian saya akan terangkan juga Okey. tentang alat ni. Yang Ifan cakap teropong tadi tu. Yang Bukan nozzle. salah. Ini Nozzle adalah namanya. plain nozzle dan Okey. yang ini adalah combination nozzle. Yang ini digunakan oleh pegawai bomber sahaja. Dan bezanya adalah yang ini boleh laras. Oh, boleh laras. Dan air yang keluar dalam bentuk jet dan juga spray. Tapi yang untuk pelajar ni, yang untuk murid ni adalah berbentuk jet sajalah. Air itu keluar bentuk jet saja. Maksudnya yang ini tak boleh laras, yang ini boleh laraskan. Baik. Apa lagi cikgu nak kongsikan? Mungkin sedikit tentang inilah kita punya jentera ni. Sebenarnya, selain daripada apa alatan yang saya cakap tadi, murid-murid dapat peluang untuk berada lebih dekat dengan jentera. Itu pun dah cukup seronok sebenarnya Macam saya untuk sekarang ni, murid-murid. cikgu. Saya nak Dapat pegang ni pun macam, betul dapat hati tengok saya. alatan yang ada. Kan? So, sebenarnya itu dapat menaikkan lagi semangat mereka. Selain daripada pakai celuring macam ni, Betul. mereka dapat pegang juga alat-alat yang pegawai bomba guna untuk menyelamatkan orang. Okey. Tapi cikgu, sebelum mereka nak mendekati jentera ni, mereka perlu pastinya selesaikan ataupun lulus peperiksaan dulu. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi apakah tips-tips untuk cemerlang dalam peperiksaan ni. Silakan. Okey, antara tips yang dapat saya kongsikan ialah sebelum dapat tanda pangkat dan sebagainya, mereka perlu melepasi modul asas dan juga modul lanjutan. Mereka perlu hadir ke sekolah dan belajar modul tersebut. Okey. Kemudian mereka perlu juga menjadi seorang murid yang aktif, pergi perkhemahan peringkat negeri dan juga kebangsaan. Mereka perlu terlibat dengan perkhemahan. Mereka perlu orang kata volunteer. Nak pergi, nak masuk acara kawat kaki, masuk acara simpulan dan ikatan, masuk acara brain and brawn, aspect challenge. Macam-macam lagi. Maksudnya yang penting semangat. Saya cakap kan, perlu ada sifat ingin cuba. betul. Sertai dengan sukarela kan. Betul. Jangan sebab kawan paksa lah cikgu sebab tu saya join. Tak boleh kan. Kena ada minat tu Kena sebenarnya. ada minat kan. Baru kalau ada minat tu baru kita bersemangat untuk teruskan ke betul. harapan kan. Macam Irfan sekarang lah, semangat. Betul tu. Sebab itulah tadi Ifan tengah tengok soalan ni. Sebab kalau kita tengok balik kan soalan-soalan ni macam Ifan cakap tadi, ada yang asas, ada yang sedikit advance. Maksudnya memerlukan murid-murid itu untuk belajar, menelaah terlebih dahulu sebelum memasuki peperiksaan. Tapi Sebenarnya Ifan, apa yang ada dalam ni adalah apa yang diajar di dalam modul, yang terdapat dalam modul. Jadi kalau mereka fokus dan orang kata ikut apa yang jurulatih ajar di sekolah semasa hari Rabu tersebut, mereka dapat menjawab dengan senang. maksudnya tak ada masalah lah kan cikgu. betul. Sekiranya mereka terus fokus, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu sebelum mereka mengambil peperiksaan ini. Okey. Baik, sedikit lagi perkongsian oleh cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan kalau untuk modul asas dan juga modul lanjutan ni, berapa lama tempoh masanya cikgu selalu ni? Bergantung juga pada sekolah tersebut sebab tak sama kan? Tak sama. Dan kadang-kadang jurulatih ada yang dapat datang dan ada yang tak dapat datang, bergantung pada mereka juga. Kalau mereka terlibat dengan operasi menyelamat dan sebagainya, mereka tak dapat turun untuk membantu. Jadi cikgu-cikgu kadet yang akan mengajarkan modul tersebut ya. Okey. Maksud di sini bukan sahaja pegawai bomba tapi guru juga perlu ada ilmu asas itu untuk mengajar kepada murid-murid ketika ataupun sebelum mengambil peperiksaan nanti. Ya, Irfan, betul. Baik, terima kasih cikgu atas segala penerangan pada segmen ini. Kita dah faham ada peperiksaan, lepas tu kita dah kenali jentera di belakang kita ni. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam kosong je pilih bomba ni. Apa kata? Cantikkan sikit, terletak bunga merah kat sini. Cuba kita letak sikit. Baru cantik. Merah-merah. Baru naik warna dia tu. Irfan buat apa ni? Cikgu dah bilang. Irfan tengah cantikkan pilih bomba ni cikgu sebab yelah kosong sangat. Apa kata letak bunga sikit? Baru cantik. Tak boleh Irfan. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, mesti saya cerita sikit. Nak kena marah pula dah, tak apa. Minta maaf cikgu. Cikgu, kenapa cikgu? Kenapa tak boleh letak bunga kat situ? Kenapa? Okey, ada banyak benda yang tak boleh buat sebenarnya. Okey.
terhadap pilih bomba ni. Kita kena jaga pilih bomba ni, tak boleh sorokkan pilih bomba ni. Kena sentiasa buat dia senang untuk kelihatan. Senang untuk kelihatan. Untuk memudahkan pihak bomba menggunakan pilih bomba. Okey, lepas ni Ifan akan alihkan dulu bunga tu. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam slot Badan Beruniform Didik TV KPM. Hari ini kita masih dengan topik yang sama berkenaan dengan kadet bomba dan penyelamat. Cikgu, Ifan minta maaf lah sebab Ifan tersalah letak bunga dekat situ. Ifan tak tahu kan? Tak tahu lagi. Okey, untuk segmen kali ni kita nak ceritakan tentang pilih bomba, cikgu. Betul. Tentang pilih bomba. Yang kebanyakannya orang tak tahu. Kan? Sebenarnya mereka bukan nak buat macam tu tapi mereka tak tahu. Jadi apa yang kita akan buat hari ini, kita akan memberitahu kepada murid-murid kat rumah apa yang tak boleh buat sebenarnya. Baik, cikgu. Okey, yang pertama sekali yang Ifan dah faham tadi, tak boleh letakkan sesuatu, sebarang apa-apa benda pun tak boleh ada berdekatan dengan pilih pandai bomba. Ifan, tak boleh menghalang. Tak boleh menghalang. Pilih bomba tu dari kelihatan, dari senang kelihatan. Okey. Kerana ianya akan menghalang proses untuk ahli bomba, pegawai bomba menyelamatkan mangsa. Betul lah, cikgu. Yelah, kalau dah ada benda-benda berat dekat sebelah nak kena alihkan dulu. Ni dah terbakar ni macam mana kan? Jadi kita kena kosongkan kawasan itu, memberi peluang dan ruang kepada bomba sendiri untuk menyelamatkan mangsa. Apa lagi yang Ifan tahu yang kita tak boleh buat dengan pilih bomba ni? Ifan rasa tak boleh buang sampah dekat situ. Betul. Tak boleh buang sampah. Tak boleh nak macam nak spray-spray ke, nak vandalism. Betul. Tak boleh. Proses mengecat hanya untuk pegawai bomba sahaja. Baik. Dan antara yang selalu orang buat, kan, yang selalu rakyat buat ialah mereka meletakkan kenderaan di depan kawasan yang ada pilih bomba. Betul juga, cikgu. Dan itu akan menyukarkan proses untuk pegawai bomba mendapatkan air daripada pilih bomba ni. Yelah, nak kena cari pula siapa pemilik kereta tersebut. Melambatkan masa. Kita nak selamatkan mangsa kena cepat-cepat kan? Nak menyelamatkan nyawa. So mereka perlukan, orang kata, mereka perlukan kemudahan lah dari segi itu. Tak boleh nak halang kerja-kerja penyelamatan tersebut. Betul, cikgu. Sebab bomba ni kena pantas bertindak. Kan? Okey. Sekarang ni mungkin cikgu boleh kongsikan. Ifan pernah nampak sebenarnya bukan sahaja warna merah, ada juga pilih bomba yang warna kuning, cikgu. Betul. Dua pilih bomba ni adakah sama ataupun berbeza? Silakan. Okey. Saya akan terangkan tentang pilih bomba ni. Pilih bomba ni ada dua jenis, iaitu pillar hydrant dan juga ground hydrant. Ground hydrant. Okey. Jadi pillar hydrant yang ni, yang selalu kita tengok ni ada dua warna. Okey. Jadi cuba Ifan teka, kenapa sebenarnya selalu warna dia merah ataupun apa lagi satu? Lagi satu warna kuning. Betul. So kenapa hanya dua warna tu saja digunakan? Kejap, kalau kita nampak macam Kenapa? warna, Mesti ada sebab kan? warna bendera bomba bukan? Tak. Bukan. Tak ada kaitan. Sebab apa, cikgu? Tak pastilah. Sebenarnya warna tersebut adalah warna yang senang untuk dilihat ataupun dikesan. Oh, warna yang terang. Warna terang, betul. Faham? Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, ini adalah pillar hydrant dan terbahagi kepada dua, iaitu awam dan juga swasta. Baik. Seperti yang Ifan cakap tadi, ada warna kuning dan juga ada warna merah. Warna merah ni adalah untuk ditempatkan di kawasan awam. Jadi kebiasaannya kita akan tengok ni dekat kawasan perumahan, Betul. dekat tempat-tempat awam lah maksudnya. Jadi untuk yang warna kuning tadi, biasanya dalam kawasan berpagar. Kawasan berpagar. Milik persendirian. Okey, faham. Swasta. Itu perbezaannya, cikgu. Dan yang ground hydrant tadi sebenarnya dah lama dan jarang untuk kita nampak lah. Betul. Masuk ground tu di bawah tanah ke, cikgu? Tak. Dia daripada batu dan tak boleh dialih. Tak boleh dialih. Okey, betul. itu masuk ground. Maksudnya dekat bawah, cikgu. Betul. Baik, yang kita nampak sekarang di depan kita, yang kita bawakan hari ini bersama kami adalah pillar hydrant yang warna merah dan ada juga yang persendirian yang warnanya kuning. Betul. Okey, mungkin kita nak tahu Tapi cara penjagaannya tetap sama. tetap sama. Tak boleh nak halang laluan dia. Kena sentiasa orang kata ada benda yang tak boleh buat lah. Maksudnya nak letakkan bahan binaan, contohnya kayu, pasir, besi dan sebagainya tak boleh. Kerana itu akan menyukarkan proses untuk menyelamatkan mangsa. Dan cara penjagaan pilih bomba ni adalah maksudnya semua orang lah kena jaga kan, cikgu? Betul, semua orang kena jaga. Tapi ianya diselenggara sekali setahun. Baik. Dan sebenarnya yang menjaga pilih bomba tu hanya menjaga kawasan luarnya sahaja. Tapi dari segi dalaman tu hanya pegawai bomba saja yang boleh melakukan perkara itu. Baik, cikgu dah faham. Okey, sekarang ni kita kena fokus betul-betul dengar apa yang cikgu cakap tadi. Pilih bomba ni adalah tanggungjawab bersama. Betul. Kita kena jaga betul-betul, jangan kita kotorkan satu. Jangan kita halang pilih bomba tu supaya ia mudah untuk kelihatan, kan? Okey, yang ini. Kenapa ada pilih bomba yang kecil ni, cikgu?
Okey, ini adalah tabung. Oh, tabung. Cantik kan? Comel Cantik kan? cikgu warna merah ni. So, Irfan nak tak? Naklah cikgu. Saya suka benda Sebenarnya comel kalau ni. Irfan nak benda Okey. ni, Irfan perlu mendaftar sebagai ahli teman pilih bomba. Teman pilih bomba. Ya. Macam menarik cikgu. Menarik, memang menarik. Sebab selain daripada Irfan dapat membantu pihak bomba untuk menjaga pilih bomba ni, jadi seorang rakyat yang bertanggungjawab kan. Okey. Selain daripada itu, Irfan dapat juga tabung comel ni Okey. dan juga dapat sijil. Dapat Sijil, sijil. Okey. Sijil sebagai teman kepada pilih bomba. Sebenarnya sebagai mak dan ayah angkat kepada Mak dan ayah pilih bomba. angkat. Ya. Okey, itu menarik sebab Irfan masih muda cikgu. Sama macam cikgu masih Okey, muda. betul. Kalau Irfan nak jadi ayah angkat kepada pilih bombanya boleh? Boleh. Oh. Sebenarnya ianya terbuka kepada 18 tahun dan ke atas. Faham? Dah boleh kan? Dah boleh, dah lepas dah boleh. dah. Dah boleh daftar lah tu. Okey. Dan mudahnya hanya boleh mendaftar secara online. Okey. Dan ataupun mungkin boleh cikgu boleh pergi ceritakan tanggungjawab sebagai seorang ayah angkat ataupun mak angkat untuk pilih bomba ni. Okey, tanggungjawabnya mudah saja untuk jaga pilih tersebut untuk elakkan daripada tersorok. Maksudnya kalau ada rumput ke ataupun ada tanaman, orang tanam apa-apa ke, kita kena laporkan kepada pihak bomba. Baik. Ataupun sekiranya ada vandalism seperti mana yang kita tahu, banyak sangat vandalism berlaku sekarang ni. Orang letak sampah dan sebagainya, kita perlu melaporkan kepada pihak bomba. Supaya setiap kali berlakunya kebakaran dan mereka perlu menggunakan pilih bomba, mereka dapat menggunakannya dengan mudah. Betul tu. Itulah Tanpa tanggungjawab sebarang kita masalah. sebagai seorang ayah angkat ni kan cik. Kita kena pastikan anak kita Anak sentiasa terjaga. Kan, sentiasa bersih, selamat, nampak. Itulah tugas kita sebagai mak angkat dan juga ayah angkat untuk pilih bomba. Betul. Okey, lepas tu Irfan akan dapat sijil. Kita nak cikgu. Ni apa pula cikgu yang depan ni? Kenapa macam ada nama? Ini PJY ni apa cikgu? Sebenarnya pilih bomba ni juga ada surat beranak dia, Irfan. Surat Ya, beranak. surat beranak. Okey, Irfan So, tolong angkat dulu. Okey, cuba cikgu ceritakan. Ni nama siapa? Kenapa ada tarikh dekat sini? Dan Kan? kalau kita lihat ada dua warna. Warna kuning adalah untuk swasta, Okey. kan, milik persendirian. Dan untuk yang warna merah ni adalah untuk awam. Awam. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dengan murid-murid ialah pada surat beranak yang kita cakapkan tadi, Okey. ada kod negeri. Kod negeri. PJY ni bermaksud Putrajaya. Putrajaya. Ini kod kawasan lah. Baik. Dan ini adalah nombor pilih bomba tu sendiri. Okey, Dan yang ini, tu cikgu yang warna merah tu yang ada nama. ini adalah mak angkat dia lah. Oh, mak angkat dia. Mak angkat dia. Adrina. So, dia akan Okey. lekatkan dekat pilih bomba. So, kita tahu, oh ini mak angkat dia. Ada orang yang menjaga pilih bomba tersebut. Baik, apa-apa pun Adrina dia akan bertanggungjawab cikgu. Maksudnya dia Betul. akan laporkan sekiranya berlaku sebarang masalah terhadap pilih bomba tersebut. Okey. Yang warna merah Besar ini tanggungjawab dia kan? besar cikgu. Yelah, nak jadi mak ngayam kan senang kan betul. cikgu kan? Kalau warna merah ni untuk awam punya, pilih Betul, bomba awam. awam. Dan yang warna kuning di sini adalah milik persendirian. Dan biasanya dalam kawasan berpagar. Kawasan berpagar. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi apa lagi yang masyarakat perlu tahu sebenarnya tentang penjagaan pilih bomba ni. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, ada banyak vandalism yang berlaku sekarang. Betul. Contohnya kejadian curi komponen yang terdapat pada pilih bomba. Oh, contoh cikgu apa yang dicuri? Pilih bomba pun nak curi, Irfan. Kan? Boleh bayang Apalah tak? masalah orang-orang Kan, ni kebanyakannya mereka melakukannya hanya sekadar suka-suka, tapi sebenarnya mereka tak sedar itu boleh menyusahkan pihak bomba. Betul. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, itu adalah perkara yang tidak boleh dilakukan terhadap pilih bomba. Kena jaga dia, tak boleh curi, tak boleh letak sampah, tak boleh menghalang laluan pihak bomba, Betul. tak boleh parking depan tu, dan tak boleh letak pas bunga macam tadi. Okey. Saya minta maaf cikgu, saya cuai cikgu letak apa. pasu bunga dekat situ. Belajar, Tapi kan? Kita belajar. Jadi kita katakan tidak kepada vandalisme terhadap pilih bomba. Sebab anda jangan buat main-main, ada mak angkat dengan ayah angkat yang menjaganya. Betul. Apa-apa akan dilaporkan. Jadi kena jaga betul-betul sebab kegunaannya adalah sangat penting. Okey, untuk pihak bomba datang menyelamatkan mangsa dan yang paling penting ada nyawa yang kita pertaruhkan di situ. Betul. Baik. Okey, terima kasih cikgu. Irfan dah faham tentang pilih bomba. Nanti Irfan angkat pasu tu balik, ketepikan dulu. Jadi apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Kadet Bomba dan Penyelamat Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bateri pula nak habis ni, tak apa. Kita buka dulu plug. Banyaknya berita terbaru ni.
Ish. Okey. Berita sensasi. Kebakaran berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan buat apa ni? Cikgu Irfan tengah tengok ni ada kebakaran berlaku lah cikgu baru-baru ni. Sambil cas? Sambil cas telefon lah. Oh, bahaya ni Irfan. Bahaya ke cikgu? Bahaya. Oh, tak boleh Tak boleh. Alamak, sambil main tak boleh. Tak boleh. Tak boleh charge. Tak boleh. Okeylah kalau macam tu. Irfan tutup dulu. Bahaya. Bahaya. Okeylah tak apalah kalau macam tu kita fokus dulu kita sambung segmen kita ya. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Badan Uniform Kadet Bomber dan Penyelamat Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Cikgu Nabila. Cikgu, kenapa tak boleh saya main telefon sambil mengecas ni? Bahaya Irfan sebab ini boleh berlaku lita pintas sebenarnya. Okey, Lita pintas. Sebenarnya ini antara yang selalu dilakukan oleh kita semua. Baik. Kan? Nak cepat, secas sambil guna. Sebenarnya itu membahayakan. Jadi perlu dielakkan sebenarnya. Okey. Sekarang ni kita akan belajar berkenaan dengan langkah pencegahan kebakaran. Dan ini adalah salah satu pembelajarannya di mana jangan sesekali charge telefon sambil gunakan. Letak tepi dulu. Baik, mungkin sekarang ni cikgu nak ceritakan apa sebenarnya langkah pencegahan kebakaran ini. Okey, antara langkah lain yang perlu kita ambil ialah tak boleh terlalu banyak plug. Jangan overuse. Jangan overuse, okey. Kan kebanyakannya penuh kan. Semua plug letak atas ni. So tak boleh sebenarnya. Itu pun boleh menyebabkan lita pintas berlaku. Baik. Dan antara yang boleh saya kongsikan juga, sebelum kita keluar rumah, kita perlu memastikan semua peralatan elektrik ditutup. Kenapa cikgu? Kalau kita buka satu, biar je lah. Tak boleh? Tak boleh. Satu untuk elak pembaziran. Baik. Dan satu untuk memastikan tiada lita pintas berlaku. Bahaya lah. kalau lita pintas ni. Kadang-kadang kan cikgu, kita pergi bercuti jauh kan. Lama pula tu. Lama bercuti 2 minggu. Terlupa nak tutup switch elektrik ni. Tiba-tiba dapat panggilan dari jiran, rumah terbakar. Macam mana kan? Dah panik. Dah panik. So, kerana itulah kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan berlakunya kebakaran di rumah. Betul, cikgu. Antara yang boleh kita lakukan juga adalah termasuklah mungkin saya boleh cadangkan untuk setiap rumah untuk ada alat pemadam api. Apa kepentingan cikgu? Supaya setiap kali berlaku kebakaran kita dapat memulakan tindakan awal sebelum menunggu pihak bomba datang dan memberikan bantuan. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan apa jenis yang terbaik alat pemadam api ni yang perlu berada di setiap rumah. Untuk rumah, saya boleh cadangkan untuk menggunakan yang 5 kg. 5 kg. Yang jenis debu kering. Debu kering, ABC powder cikgu ya. Betul, pandai. Okey. Dan perlu tahu juga cara guna, jangan tahu ada je kan. Betul. Tak boleh ada sahaja tapi perlu juga tahu menggunakan, itu menggunakan teknik PASS, PASS. PASS, Yang okey. pertama, P ialah pull. Pull. Tarik picu. Kita letak kat tengah sikit cikgu. Okey, baik. Okey. So kita perlu tarik picu ni. Tarik picu. Lepas tu, apa A? A. A, P, A. A, B, C. Saya tak tahulah Aim. teknik. Kita aim. Aim. So kita pegang nozzle ni, kita hala aim. kan? Hala, ya betul. Kepada Hala. api. Lepas tu kita squeeze. Squeeze. S yang seterusnya. Tekan. S, squeeze, tekan. Sambil kita halakan pada target tu lah. Lepas tu yang S yang seterusnya Tarik. adalah sweep. Kita dengan cara menyapu. Okey, sweep kita sapukan. Baik. Yang itu merupakan langkah awal. Maksudnya cikgu lepas kita dah padamkan guna alat pemadam api ni, adakah kita kena call ataupun telefon pihak bomba Ya, juga? betul. Kita perlu memaklumkan kepada pihak bomba. Okey, baik. Dan suka saya kongsikan juga antara objektif penubuhan kadet bomba dan penyelamat ialah untuk memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran di rumah dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Jadi untuk kadet bomba dan penyelamat ni mereka dah ada satu orang kata advantage sebab mereka diajar tentang tu dalam silibus dan modul latihan. Betul. Itu merupakan satu nilai tambah kepada murid-murid yang sertai kadet bomba dan penyelamat di mana mereka telah pun diajarkan cara untuk mengendalikan api dengan baik kan. Sebab itulah saya pun suka sebenarnya sertai kadet bomba dan penyelamat ni di mana saya tahu cara-cara untuk memadamkan api. Satu, kenali bahan-bahannya kan, peralatan yang diperlukan dan juga kita dapat tolong mangsa ataupun nyawa yang sedang berada dalam kecemasan. Betul. Dan bahaya. Dan bahaya. Okey, terima kasih cikgu. Nampaknya kita dah faham betapa pentingnya untuk masyarakat luar dan juga murid di rumah untuk ketahui langkah pencegahan kebakaran. Dulu
Tembak dulu, tembak. Okey. Okey, tembak. Okey, dekat. Serentak. Okey, dah. Okey, sekarang ni kita pun dah berada di penghujung rancangan episod hari ini bersama dengan Cikgu Nabila. Mungkin Cikgu nak berikan sedikit rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Banyak yang kita belajar hari ini kan? Setuju? Di segmen pertama kita belajar tentang Karnival Negeri. Betul. Iaitu terdapat banyak acara yang dipertandingkan. Jadi antara tiganya boleh Irfan kongsikan boleh, juga? boleh. Yang pertama, perkemahan. Yang kedua, gadget. Betul. Dan yang ketiga, Simpulan dan ikatan. Jadi kalau murid-murid kat rumah rasa seronok melihat bagaimana kita semua melakukan aktiviti ini, bolehlah sertai Kadet Bomba dan Penyelamat. Betul. Itu di segmen pertama, Cikgu. Segmen kedua? Betul. Segmen kedua kita bercakap mengenai peperiksaan dan juga anugerah. Betul. Jadi itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan tanda pangkat. Jadi kalau murid-murid berminat untuk mendapatkan pangkat, bukan sekadar menjadi ahli Kadet Bomba dan Penyelamat yang biasa saja, bolehlah menduduki peperiksaan dan juga menyertai perkemahan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Baik, Cikgu. Dan di segmen ketiga pula kita berkongsi berkenaan dengan pilih bomba. Betul. Di mana kita kena sentiasa menjaga keselamatan dan juga kebersihan pilih bomba tersebut supaya mudah digunakan oleh pihak bomba. Dan segmen yang terakhir ini bersama kita bercakap tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran di rumah. Okey, terima kasih Cikgu. Saya mengharapkan segala ilmu yang dicurahkan oleh Cikgu Nabila ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi hanya di Badan Uniform Kadet Bomba dan Penyelamat Didik TV KPM. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM